Assalamualaikum. Hai, saya Fatih Zakia Abdul Razak. InsyaAllah video saya pada kali ini saya akan mengupas sedikit perkara yang berkaitan dengan toleransi agama. Toleransi beragama mesti wujud di kalangan rakyat Malaysia kerana ia mampu memberi impak yang positif kepada kehidupan manusia. Kalau kita mempersoalkan hak kebebasan beragama di Malaysia ni dengan menyentuh perkara sensitiviti berkaitan dengan berkaitan dengan agama Islam ataupun agama-agama lain, akan menimbulkan banyak masalah sampai boleh membawa kepada kemarahan orang lain. Bahaya tau benda ni. Jadi sebenarnya Malaysia telah menyatakan lama dah perkara ni dan semua orang perlu rujuk balik Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Contohnya dalam perkara 11 kebebasan beragama kurungan 1, yang ni tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan tertaluk kepada fasa 4, iaitu mengembangkannya. Daripada perlembagaan ni dapat kita faham bahawa sudah wujudnya konsep toleransi. Maksudnya perlembagaan dah lama dah wujud dan kita hanya perlu rujuk je lagi. Tapi ramai orang lupa tentang akta ni. Sebab itulah munculnya golongan-golongan fanatik yang ungkit balik benda ni, mempertahankan agama mereka sehingga ada yang rasa tak puas hati dengan agama lain. Jadi kita kena tahu dahulu apa sebenarnya maksud toleransi ni. Kalau apa yang saya faham daripada toleransi ni, kita kena tengok daripada dua perspektif. Perspektif yang pertama ialah kalau dari segi umum, toleransi ni berasal daripada bahasa Latin, iaitu tolerare yang bermaksud sabar. Kalau nak bercakap mengenai toleransi agama pula, toleransi agama ni maksudnya seseorang itu mampu untuk terima dan menghormati agama yang dimiliki oleh orang lain. Dari perspektif Islam juga ada cakap mengenai isu ni, iaitu isu toleransi, sebab Islam sememangnya bersifat rahmatan lil alamin. Kalau nak lebih nampak lagi, Qardawi ada kata ada 3 peringkat toleransi agama ni. Okey, terbahagi kepada 3. Toleransi peringkat yang paling pertama, paling rendah, iaitu manusia ni bebas nak memilih agama tanpa sebarang paksaan. Contohnya, baby yang dah meningkat besar, nanti bila dia dah besar, dia boleh pilih agama apa yang dia nak, sama ada Kristian, Muslim ataupun Yahudi. Kalau di negara Malaysia ni contohnya macam Buddha dan sebagainya lah. Kalau peringkat sederhana pula, iaitu peringkat yang kedua, semua orang yang dah ada agama, maka dia ada hak untuk anut agama itu tanpa sebarang larangan. Contohnya benda tu wajib buat ke ataupun haram buat ke. Contohnya lah di Malaysia ni, kalau ada orang India, dia ikut fahaman agama Hindu, ada banyak jenis patung sembahan yang mereka kena sembah. Dan ada juga mereka ni jenis orang yang tak boleh makan lembu di atas sebab-sebab tertentu. Jadi hidup kat Malaysia ni, kalau kita orang Islam, kita tak boleh kutuk kepercayaan mereka. Bayangkan kalau orang lain, contohlah agama-agama lain, mereka ni main-main sebut-sebut ketika azan. Benda tu memang sensitif dan boleh membangkitkan kemarahan orang Islam. Jadi macam itulah. Kemudian peringkat yang paling tinggi, peringkat yang ketiga, iaitu seseorang tidak boleh langsung menghalang orang lain untuk buat apa yang agama mereka suruh, walaupun pada pendapat agama kita mengatakan benda tu haram. Contohnya dalam isu poligami lah kan. Isu poligami adalah isu yang sangat hangat lah di Malaysia ni. Dalam Islam, boleh kahwin empat atas beberapa syarat tertentu. Tapi tiba-tiba pula ada orang kata, poligami ni boleh mendiskriminasikan kaum wanita macam tu. Sebenarnya tak boleh ya, sebab ada pandangan-pandangan masing-masing antara agama tersebut. Jadi setiap rakyat di sesebuah negara tu ada pandangan mereka sendiri terhadap toleransi agama. Jadi macam mana pula tahap toleransi agama di Malaysia ni? Berdasarkan kepada beberapa kajian menunjukkan tahap toleransi agama di Malaysia masih berada pada tahap yang sederhana. Jadi kalau rakyat Malaysia masih lalai, kemungkinan boleh membawa kepada bahaya. Tapi jika dibendung dengan lebih awal, maka toleransi agama ini dapat dikekalkan. Tapi macam mana cara nak pupuk toleransi agama ni?
Ada 5 cara, antaranya yang pertama ialah kita memang tidak boleh sentuh langsung isu sensitivity yang berkaitan dengan agama. Sebaliknya, kita kena hormat dengan apa yang ditetapkan oleh agama dan kepercayaan orang lain. Kedua pula, kita mesti ada sifat open-minded ataupun keterbukaan. Maksudnya kita jangan terlalu taksub. Lebih baik kita bersifat sederhana supaya dapat cegah diri kita daripada berlaku sifat fanatik untuk mempertahankan agama masing-masing. Yang ketiga, paling penting, kena bijak menggunakan media sosial. Maklumlah kebelakangan ini fitnah semakin berleluasa dan mudah disebarkan. Jadi sebagai pengguna sosial yang bijak, kita perlu selidik terlebih dahulu sebelum kita mempercayai dan kita sebarkan berita tersebut kepada orang lain. Keempat, kita ni hidup di negara Malaysia yang sebenarnya terdiri daripada pelbagai kaum, etnik dan agama. Jadi lebih baik kita gunakan peluang yang ada ini untuk kita bergaul dengan semua orang tanpa mengira latar belakang. Dengan itu, kita boleh cari pengalaman dengan lebih luas dan dapat tambahkan lagi ilmu pengetahuan kita apabila kita berkongsi pendapat dan pandangan bersama dengan orang lain. Akhir sekali, yang penting kita tidak boleh langsung mempersendakan agama, contohnya mengganggu privasi orang ketika beribadat atau memburuk-burukkan kepercayaan dan ritual sesebuah agama. Apakah kesan-kesan yang boleh kita nampak kalau kita ada sikap toleransi agama ni? Jika dilihat dari sudut masyarakat, walaupun berbeza komuniti agama, kestabilan sosial masyarakat pun terjamin sebab tidak wujud unsur dendam ataupun tidak puas hati. Sebaliknya, semua orang prihatin dan ada kerjasama yang baik. Satu lagi, akan melahirkan masyarakat yang berpengetahuan luas dan berilmu tinggi sebab daripada pergaulan inilah si agama tu ada pandangan masing-masing dan mereka fikir dulu sebelum nak buat sesuatu perkara tu, kena fikir mana baik dan mana buruk. Kalau dari sudut negara pula, negara akan menjadi lebih makmur kerana tiada sebarang kontroversi daripada masyarakat. Kalau rakyat sentiasa baik dan sentiasa buat hal yang baik, maka agama pun boleh berkembang dengan pesat tanpa sebarang gangguan. Jadi, kita yang menjadi rakyat Malaysia boleh mengharumkan nama negara Malaysia di persada dunia. Kerana sebab apa? Sebab negara kita kaya dengan sikap moral dan akhlak baik serta masyarakat yang bersatu padu. Jadi, kalian boleh nampak kan betapa pentingnya toleransi beragama ni. Sifat toleransi membantu kita memahami dan menerima segala kebaikan dan kelebihan, kekurangan orang lain. Daripada masa yang sama, kita boleh membina kehidupan yang bersatu padu. Fikir-fikirkanlah, semoga video ini boleh menjadi manfaat kepada semua orang.